Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Hello Doktor bersama dengan saya pengacara anda, Adriana Adnan. Dan hari ini topik yang akan kita bincangkan adalah kecederaan dalam sukan. Pastinya kecederaan dalam sukan ni boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja tetapi terutama sekali di kalangan para atlet kita. Dan kita akan bincangkan bersama dengan pakar kita hari ini dan juga ada atlet yang akan bersama dengan kita juga untuk episod kali ini mengenai faktor-faktor antara cabaran dan juga mungkin rawatan yang boleh kita ambil untuk mengelakkan kecederaan dalam sukan. Jadi apa kata kita saksikan dulu bingkisan yang telah kami sediakan. Aktiviti sukan bukan hanya menyihatkan tetapi juga mengurangkan stres. Jika dilakukan dengan kerap dan konsisten, bersukan dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, daya tahan kardiovaskular dan fleksibiliti individu. Namun, kecederaan merupakan suatu perkara yang biasa berlaku dalam mana-mana sukan. Ia boleh melibatkan pelbagai bahagian badan termasuk otot, ligamen, tendon, tulang dan bahagian tubuh yang lain. Oleh itu, pengurusan kecederaan sukan termasuk rawatan segera, rehat, terapi fizikal dan pembedahan perlu dilaksanakan agar dapat kembali pulih. Apakah langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko kecederaan ketika bersukan? Ikuti perbincangan di studio untuk ketahui dengan lebih lanjut. Jadi kita membincangkan topik mengenai kecederaan semasa sukan. Pastinya boleh berlaku pada bila-bila masa. Kita bawakan kepada anda Dr. Jazmi Zakozairi Jazmi, pakar perubatan sukan Institut Sukan Negara. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita rungkaikan lagi atau bincangkan lagi dengan lebih mendalam mengenai kecederaan semasa sukan ni, mungkin doktor boleh kongsikan dengan kita anatomi badan kita dan juga fungsinya ketika kita bersukan. Okey, alright. So, terima kasih kerana menjemput saya. So, pertama kali saya ingin memberi definisi apa itu kecederaan sukan lah. Okey. So, kecederaan sukan ni adalah satu kecederaan yang boleh berlaku melibatkan beberapa tisu pada anggota badan yang boleh berlaku pada waktu bersukan ataupun pada waktu latihan lah. Okey. Tapi sekarang ni kira masyarakat kita hampir semua bersukan, so ramai yang bersukan, alhamdulillah bagus. So ramai yang cedera. So tak semestinya atlet tapi orang biasa juga boleh cedera lah. Okey. So untuk tujuan ni saya akan tunjuk sikit apa anatomi badan, so saya akan terangkan sikit apa anatomi badan, okey, dengan menggunakan model yang saya akan tunjukkan lah. Okey. Okey. Contoh yang ni, yang kat sini kita ada model lutut lah, okey. So ni lutut. So yang biasa paling cedera sekali adalah antara yang selalu cedera adalah lutut. Okey. So anggota-anggota yang boleh cedera yang biasa adalah yang merah ni adalah kita punya otot lah. Ni otot. So kat sini ni otot peha lah. Okey. And then daripada otot yang biasa cedera adalah yang melibatkan sendi. So ni sendi, sendi kita, ni sendi lutut lah. So kat sendi lutut ni kita ada tendon. So tendon ni adalah tisu yang menghubungkan di antara tulang dan kita punya muscle. So kita punya otot kita akan menjadi tendon dulu, baru dia akan tampal kepada tulang. Okey. Yang biasa kita cedera yang kita biasa mendengar adalah mengenai ligamen lah. So ligamen terkoyak dan sebagainya. Betul. So ligamen tu adalah tisu yang menghubungkan di antara tulang dengan tulang. So antara yang biasa yang kita biasa dengar kat sini adalah berkenaan dengan ligamen ACL lah. So ACL biasanya terletaknya di dalam, di dalam. So ataupun yang senang lebih mudah kita nampak adalah MCL lah. Tisu ligamen dia menghubungkan di antara tulang dan tulang. So kebiasaannya kecederaan melibatkan yang biasa berlaku di kalangan atlet biasanya melibatkan ankle, buku lali, lutut. Yang biasa datang ke klinik disebabkan sakit belakang. Kebiasaannya melibatkan otot, ligamen dan tendon, tu yang paling biasalah. Tapi ada juga yang cedera pada tulang lah. Tulang maksudnya berkaitan dengan fracture, ada keretakan ataupun patah. Ataupun mungkin bergeser pun boleh jadi juga. Ya, geseran pun boleh berlaku juga. Okey, tapi selalunya kecederaan yang selain yang doktor sebutkan tadi yang sering ataupun lazim berlaku kepada para atlet ni apa? Okey, so saya sudah berkhidmat selama hampir 15 tahun di ASN. So daripada pandangan saya, daripada pemerhatian saya, antara yang paling common injured adalah, yang biasa datang klinik adalah disebabkan ankle sprain ataupun ligamen terselio.
kedua adalah sakit belakang, sakit belakang muscle biasanya. And then kemudian barulah melibatkan otot. Kita ada otot yang besar biasanya hamstring dekat belakang peha, otot quadriceps dan juga lutut. So yang ni yang paling biasalah. So kalau satu hari tu kalau di klinik mesti akan ada kecederaan ni. Ini antara yang paling common lah di kalangan atlet. Kiranya dalam sesi latihan pun mereka mungkin boleh mengalami kecederaan tersebut. Betul. So atlet latihan dia adalah berintensiti tinggi lah. So training biasanya berjam-jam ataupun rehat kadang-kadang tidak cukup. So itu menyebabkan kecederaan tu sebenarnya lebih kerap berlaku waktu latihan. So memang sangat-sangat kerap. Okey, dan bila macam doktor dah bersama dengan para atlet ni, bagi pandangan doktor, antara sukan-sukan yang ada yang mungkin palinglah tinggi risikonya, yang berisiko tinggi, apa tu? Okey, so antara sukan-sukan yang paling berisiko untuk kecederaan adalah sukan yang saya nampak melibatkan team sport dan ada kontak. So maksudnya antara yang common of course rugby. So rugby kita. So sebab rugby banyak pelanggaran, banyak collision, tackle. So rugby antara yang paling mudah lah. Kemudian bagi saya adalah sukan hoki. Sebab hoki melibatkan kayu, melibatkan bola yang laju dan keras. So mereka sering datang dengan koyak sana sini, injured dan sebagainya lah. Kemudian of course saya tak nafikan sukan gimnastik. Sukan gimnastik antara sukan yang paling banyak cedera juga sebab training dia dan dia mudah untuk mendapat mekanisme kecederaan lah. Of course selain daripada itu kita ada dekat ISN ni ada juga sukan-sukan seperti combat sport macam martial arts, karate, taekwondo, silat. Yang ni antara yang yang sering datang ke klinik lah untuk kecederaan. Betul. Macam saya sendiri pun walaupun bukan atlet tapi aktif juga bersukan, Muay Thai pun kadang-kadang ada mengalami kecederaan tetapi tidaklah seteruk para atlet tu. Tapi kalau dari segi gimnastik tu mungkin kita tengok dia tak ada kontak dengan orang, tapi macam mana kecederaan dia boleh berlaku? Okey, so sukan gimnastik walaupun dia tak ada kontak tapi dia require pergerakan yang tangkas. So banyak aktiviti lompatan dan landing. So banyak kecederaan melibatkan sendi seperti lutut, ankle, belakang. And then training mereka pun biasanya agak tinggi intensitinya. So biasanya saya boleh katakan setiap hari mungkin total hours of training tu mungkin 5-6 jam. Wow. So memang kita panggil kebanyakan kecederaan mereka adalah yang overuse punya injury. So rentetan daripada berkumpulnya fatigue dan sebagainya, benda itu boleh menyebabkan kecederaan lah. Ya, dengan tak cukup rehat, training pula long hours, lama, mungkin itulah akan menyebabkan kecederaan tu lebih cenderung untuk berlaku. Ya, betul. Okey, doktor, kita ada banyak lagi kita nak discuss dengan doktor dan banyak lagi soalan yang saya nak tanya dengan doktor mengenai kecederaan semasa bersukan. Kalau anda ada soalan juga boleh ajukan di Facebook kita, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, anda jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Hello Doktor dan topik yang kita bincangkan pada episod kali ini adalah kecederaan semasa sukan dan bersama dengan saya di sebelah Dr. Jasmiza Kuzairi Jasmi, pakar perubatan sukan Institut Sukan Negara. Okey, jadi tadi kita dah berbincang mengenai anatomi badan yang mungkin cenderung untuk mengalami kecederaan dan juga antara sukan-sukan yang lebih berisiko untuk mengalami kecederaan. Tapi kita nak tahu juga mungkin bagi atlet sukan ataupun orang yang aktif bersukan, apa antara simptom-simptom awal kecederaan sukan yang mungkin dia boleh kenal pasti selain daripada dia rasa ketegangan otot dan sebagainya? Okey, so apabila cedera, especially melibatkan kecederaan otot atau ligamen, so biasanya apa yang kita akan rasa adalah of course biasanya adalah sakit lah. Akan rasa sakit atau akan rasa ada satu point yang kita rasa something wrong with kita punya masa, kita rasa macam kita tak boleh lari biasa. Tak biasa, kita rasa macam tarik. Itu antara tanda-tanda awal lah. Maksudnya dia akan rasa macam something wrong, rasa macam sakit. So itu antara tanda-tanda awal pertama lah. Dan kemudian biasanya kita rasa macam kita tak boleh nak function. Maksudnya otot kita nak berlari tak boleh. Maksudnya every time kita nak lari, nak angkat kaki, nak stretch tu kita rasa macam tak boleh. Maksudnya kehilangan fungsi. Dan biasanya kecederaan yang lebih serius, so biasanya adalah
dia akan diikuti oleh bengkak dan diikuti oleh lebam. Itu biasanya menunjukkan kecederaan tu lebih serius. Maksudnya bengkak macam besok tu dalam masa 24 ke 48 jam dah nampak macam bengkak biru, tu biasanya akan melibatkan kecederaan yang lebih serius lah, especially melibatkan lutut atau sendi. Dan let's say kalau kecederaan tu melibatkan buku lali ataupun kecederaan lutut, antara tanda-tanda yang lebih serius, maksudnya dia nak pijak pun macam tak boleh, macam maksudnya rasa sakit. Maksudnya memang perlukan untuk cek betul-betul lah. So itu antara tanda-tanda awal lah saya boleh cakap. Tapi antara faktor-faktornya ataupun macam mana ia boleh terjadi, adakah sebab sukan yang terlalu intens atau macam mana? Okey, so bercakap mengenai kecederaan sukan ni, kadang-kadang dia boleh melibatkan banyak faktor lah. Of course, setiap sukan tu sendiri dia ada faktor-faktor kecederaan yang lebih spesifik. Tapi ada juga faktor-faktor seperti faktor intrinsik, faktor diri sendiri. Contoh dia sendiri pun memang tidak fit, tidak cergas, ataupun contoh dia pun sebelum bersukan dia pun mungkin tidur tak cukup. So benda-benda macam tu, fizikal diri sendiri tu memainkan peranan juga. Of course ada faktor-faktor lain lah, seperti faktor-faktor luaran seperti padam, faktor kasut yang tak sesuai, faktor cuaca, benda-benda macam tu boleh mempengaruhi juga. Dan saya pun selalu dengar macam mungkin bila atlet tu bersukan tak tercedera, tapi dia selepas tu berjalan dan melakukan aktiviti harian, daripada aktiviti harian tu yang membuatkan mereka cedera. Adakah dia berkait dengan intense workout sebelum itu? Okey, of course selepas kita menjalankan senaman atau bersukan, memang selepas bersukan biasanya kita akan mengalami kita panggil soreness lah, ataupun badan akan rasa sore, akan ada bengkak-bengkak sikit. That is normal lah, maksudnya masa 24 ke 48 jam. So biasanya apa yang kita sarankan pada waktu tempoh ni, sepatutnya kita kena modify kita punya aktiviti, ataupun aktiviti di rumah pun kena modify juga. Sebab kadang-kadang apa yang berlaku lepas game, masa game okey, tapi selepas tu lepas dia buat something else kat rumah ataupun overstress kat rumah, pop dia akan jadi lebih teruk lah. Benda tu pun boleh berlaku juga. Boleh berlaku juga. Baiklah, sebenarnya doktor, kita ada soalan selebriti. Kita ada Acong yang nak bertanya dengan kita. Apakah soalannya tu? Hello doktor, saya pernah dengar tentang tenis elbow. Dia apa? Sebab main tenis je ke boleh dapat tenis elbow tu? Mungkin pada orang luar yang tengah menonton, orang dekat luar sana tak pernah dengar tentang tenis elbow ni. Mungkin doktor boleh kongsikan dulu apa itu tenis elbow? Okey, so tenis elbow, so memang nama tu dia macam seolah-olah untuk orang tenis saja, tapi sebenarnya tidaklah. Okey, so sebenarnya tenis elbow apa yang berlaku adalah kecederaan pada tendon di siku, siku sebelah luar lah, kita panggil siku sebelah luar. So di mana apabila mereka bermain sukan-sukan yang banyak menggunakan pergelangan tangan sebenarnya. So sebenarnya apa yang berlaku adalah tendon yang berhubung daripada pergelangan tangan ke siku. So tendon tu dia akan mengalami keradangan. So biasanya dia adalah melibatkan banyak, saya tengok dalam sukan-sukan yang melibatkan raket lah, macam badminton, tenis, squash. So apa yang menggunakan banyak pergerakan wrist, so dia punya overuse injury menyebabkan tendon pada kawasan siku ni akan bengkak. So dia sebab dia berkait. Sebenarnya pergerakan pergelangan tangan dia berhubung dengan tendon, dia berhubung dan tampal di tulang siku. So apabila kita melakukan aktiviti terlalu banyak, so tendon tu akan bengkak lah, dia akan ada keradangan, tu yang menyebabkan sakit. Tak semuanya, bukan tenis sahaja. So maksud apa je sukan yang menggunakan yang banyak pergerakan pergelangan tangan boleh menyebabkan kecederaan tenis elbow lah. Okey. Betul. Tapi saya ada baca juga mengenai golfer's elbow. Golfer's elbow tu macam mana pula? Okey, dia lebih kurang sama je. So kalau tenis elbow tu bahagian luar siku, kalau golfer's elbow melibatkan bahagian dalam siku. So kalau tenis elbow kita panggil lateral epicondylitis, so sebelah luar. So kalau golfer's dia sebelah dalam. Sama juga, dia pun adalah salah satu kecederaan overuse untuk tendon lah. Untuk orang yang banyak bermain golf, pergerakan wrist, segala effort dia, tendon tu akan menyebabkan keradangan pada sebelah dalam. Tak semestinya golfers lah. So ada sukan-sukan lain juga menyebabkan dia akan ada bengkak. So konsep dia sama. So golfer's elbow dengan tenis elbow dia sebenarnya ada keradangan pada tendon pada siku. Cuma mungkin kesan dia kalau
tennis elbow kita nampak di luaran, tapi kalau golfer's elbow kita sebelah dalam kita tak dapat nampak. Jadi apa yang kita akan selalu rasa? So biasanya dia akan rasa sangat-sangat sakit lah dekat sebelah luar. Kebas. Dia kebiasaannya akan rasa sakit, rasa bengkak, and dia rasa dia punya tangan ni terasa sangat-sangat tegang, ketat macam tu. So apabila dia melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan wrist, so menyebabkan sakit pada kawasan tu. Okey. Dan mungkin saya pun ada juga baca, banyak tak saya membaca. Ada satu kecederaan sukan ni dinamakan sciatica. Okey. Saya pun baru tahu mengenai ini, yang kita boleh tercedera dengan hanya duduk diam. Duduk diam pun boleh tercedera. Doktor, macam mana tu? Okey, so first sciatica kita kena faham apa itu sciatica. Sciatica sebenarnya apa yang berlaku adalah ada penindihan ataupun ada compression pada saraf. Pada saraf kita panggil saraf sciatic. So sciatic tu adalah sejenis saraf yang daripada atas pinggang ke bawah. Maksudnya pinggang, pinggul dan ke bawah. So sciatica merujuk kepada apabila berlaku compression ataupun penindihan pada saraf, itu menyebabkan gejala-gejala seperti sakit, macam current pain ke bawah daripada pinggul turun ke peha, turun ke kaki. And then melibatkan biasanya akan berasa kebas, berasa macam lemah. Itu adalah gejala-gejala sciatica. So bercakap mengenai sciatica, so biasanya sciatica ni ada pelbagai punca lah. So apa yang paling penting, yang kebiasaannya doktor sukan perlu rule out, perlu make sure adalah sciatica tu tidak berpunca daripada lumbar spine, daripada tulang belakang. So biasanya yang kita kena make sure atlet ataupun pesakit tidak mempunyai slip disc atau berkaitan dengan spine yang menyebabkan saraf tertekan di atas. So kalau kita find out dia ada masalah ni adalah masalah yang kita kena rawat betul-betul. So selain daripada situ, daripada slip disc antara punca dia, so of course saraf ni boleh ditindih di pinggul, di punggung ataupun di peha. So dia akan menyebabkan simptom yang sama. Tapi kalau compare dengan sebab slip disc, sebab yang lain ni kurang berbahayalah. Okey. So apabila kita cakap pasal duduk lama pun boleh ada tu, sebenarnya apa yang berlaku adalah di tulang pinggul kita yang kita duduk ni memang saraf sciatic tu di situ. So kadang-kadang kalau kita duduk dalam tempoh yang lama, especially kalau kita ada wallet dekat situ ataupun kita duduk kat tempat yang keras, memang akan ada penindihan kat situ. Jadi beban pula dekat situ. Dia akan tertekan dekat saraf, tapi biasanya tu bersifat sementara je. When dia bangun dia rasa macam kebas, bersemut-semut tu. Dan lepas tu after a while dia akan okey. So biasanya dia bukan masalah yang serius lah. Tapi kadang-kadang ada juga condition di mana di kawasan pinggul tu ada condition di mana muscle atau otot dalam tu boleh menekan kat saraf tu pun menyebabkan sakit. Biasanya di kalangan atlet lah. Okey, jadi dengan duduk atau mungkin berdiri terlalu lama, maksudnya konklusi yang saya boleh dapat daripada sini, apa-apa sahaja otot yang kita guna dengan secara kerap ataupun terlebih guna, dia akan menyebabkan kecederaan ataupun simptom-simptom tersebutlah. Tapi mungkin apa antara senaman-senaman yang mungkin kita boleh lakukan untuk elakkan kecederaan macam tu? Okey, so kebiasaannya untuk secara overall, so untuk mengelakkan kecederaan, apa yang kita perlu lihat adalah keadaan diri kita sendiri. Itu yang paling penting bagi saya. So let's say kalau kita ingin mula bersukan, contoh nak start running atau nak start engage dengan gym activity, kita kena tahu kita punya badan. So kalau kita daripada satu level yang kita memang tidak bersukan, kita kena menyiapkan diri kita. So maksudnya kita tak boleh buat badan kita terkejut lah. Maksudnya kita kena berperingkat. So masalah dengan orang kita kebanyakannya dia terus berintensiti tinggi daripada kosong ke tinggi. So itu menyebabkan banyak kecederaan. So paling sesuai adalah secara berkadar berperingkat. So maksudnya kita kena siapkan badan kita, kena siapkan otot kita. Dan bukan jump in terus tu kepada sukan yang kita nak. Betul, doktor. Okey, kita nak bincang banyak lagi dengan doktor mengenai kecederaan semasa sukan, dan kita ada atlet juga yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi. Tapi kita berhenti rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kembali lagi bersama dengan saya Adrana Adnan dalam Hello Doktor, membincangkan topik kecederaan semasa sukan. Dan mungkin kita tahu sukan-sukan yang akan lebih berisiko adalah sukan-sukan yang ada kontak, macam
pemain bola sepak, rugby dan sebagainya. Tapi mungkin anda tak tahu yang pemain ataupun atlet-atlet gimnas pun boleh terkena ataupun cenderung untuk mengalami kecederaan sukan. Dan bersama dengan saya sekarang, Rachel Yeoh Lee-wen, atlet gimnas negara. Hello, apa khabar? Hai, khabar baik. Hai, Sihat? semua. Sihat. Okey, Rachel. Okey, mungkin ada yang tak tahu ataupun ada yang tahu, sebenarnya Rachel pun sebelum ni pernah mengalami kecederaan semasa bersukan. Mungkin Rachel boleh kongsikan apa antara kecederaan tu? Antara kecederaan tu, saya bermula berlatih di national team since 2011. Masa saya umur 13 dan sampai sekarang dah dekat 12 tahun. Wow. Okay. Ya, so saya boleh kata kecederaan saya mungkin dari kepala sampai ke jari kaki pun memang saya ada kecederaan. Satu badan ni? Ya. Ya, okey. Cuma dekat masa yang tak samalah. Cuma yang teruk adalah masa 2017 saya ada kecederaan di bahagian lutut dan tahun lepas ada kecederaan di kaki. Di bahagian mana? Atas. Atas kaki. Ya, foot. Okey. Tahun lepas. Tapi sekarang macam mana keadaan Rachel? Buat masa sekarang semua dah boleh kira fully recover dan sudah kembali ke sukan. Jadi sekarang tak ada berasa tidak selesa dengan tubuh badan disebabkan kecederaan yang sebelum ni? Kadang-kadang akan ada kalau saya tak buat pemanasan badan yang betul, saya akan rasa yang tidak selesa di bahagian yang saya pernah cedera. Okey. Jadi doktor bila dengar Rachel beritahu dia ada sakit dekat bahagian kaki atas, mungkin dan dari kepala hinggalah ke hujung kaki dia pernah mengalami kecederaan sukan. Kalau kita tidak rawat, mungkin akan ada komplikasi penyakit lain atau macam mana, doktor? Okey, so atlet kita tahu macam kita cakap tadi memang training dalam intensiti yang tinggi. So training hours yang sangat heavy lah. Okey. So apabila mereka cedera, so apa yang kita biasa emphasize dekat atlet adalah untuk dapatkan rawatan segera. So of course dengan rawatan segera dan kita dapatkan pasti kecederaan itu lebih awal, kita boleh mengawal kecederaan tersebut. So kalau kita dah kawal kecederaan itu lebih awal, so bahagian-bahagian lain pun tak akan cedera. So penting untuk peringkat awal kita protect the injury. Maksudnya kita protect the injury supaya injury itu terkawal dan bahagian-bahagian lain dan anggota lain pun tidak cedera. Apabila mereka training dengan kecederaan sebelah kiri contohnya. So sebelah kanan akan cuba compensate. Betul. So akan menyebabkan kecederaan sebelah kanan ataupun bahu pun semua akan nak compensate. So akan banyak menyebabkan kecederaan pada tempat lain. So of course kalau di peringkat atlet kita mahukan kecederaan tu dirawat dengan segera. Tapi of course dengan cabaran, dengan atlet pun dia ada competition yang sangat padat. Betul. So sangat sukar untuk mendapatkan mereka recover dengan baiklah. Mengejar waktu dan mungkin perlukan latihan yang lebih lagi. Betul. Kan, betul. Dan kita sebenarnya ada juga bikisan mengenai pembedahan akibat kecederaan sukan. Kita tak tahulah kalau Rachel pernah mengalami ataupun menjalani pembedahan untuk apa-apa kecederaan Rachel? Banyak kali. Banyak kali. Okey, antaranya? Antaranya macam saya cakap tadi, saya yang injury yang paling teruk adalah lutut dan juga yang kaki itu. So saya dah buat pembedahan kat dua-dua belah kaki. Okay. Lutut saya dan juga kaki. Kaki, okey. Kaki. Dan memang sama dengan apa yang Rachel kongsikan dengan kita tadi. Kita nak saksikan bikisan pembedahan akibat kecederaan sukan ACL. Sakit ni berusia dalam lingkungan umur 40-an. Dia mengalami kecederaan sukan sewaktu bermain bola di universiti sejak 20 tahun yang lalu. Jadi prosedur yang kita lakukan ialah ACL reconstruction of the right knee menggunakan penderma graf pesakit sendiri, dipanggil autograft. Ini melibatkan otot hamstring yang diambil dari peha pesakit tersebut dijadikan sebagai ligamen yang baru. Ini menggunakan kaedah keyhole surgery, iaitu pembedahan lubang kunci menggunakan fiber optic camera.
di awal permulaan pembedahan, graf itu ataupun otot hamstring diambil dari peha pesakit tersebut dan dipersiapkan untuk menjadikan ligamen yang baru. Dimulakan dengan melakukan lubang soket di dalam lutut itu sendiri, dilakukan debridement ataupun pembersihan tisu-tisu parut di dalam lutut, dibuang saki-baki ACL yang masih lagi tinggal atau berbaki. Apabila evolusi bertambah elok, progresif semua, sekarang saya menggunakan penggerudian secara pembuatan soket. Jadi maknanya lubang di dalam tulang tu hanya dibuat untuk memuatkan graf tu sahaja, dan selebihnya baki tulang tu yang masih lagi kekal. Kebiasaannya risiko utama sewaktu pembedahan ACL reconstruction surgery ialah risiko pendarahan. Memandangkan dalam anggota badan kita banyak salur darah, di mana di samping itu pendarahan juga akan mengganggu pembedahan artroskopi. Andai kata kalau seseorang itu terlibat dalam kecederaan sukan, jadi dia mengalami kecederaan di bahagian lutut itu sendiri dan tiba-tiba dia terdengar bunyi pop ataupun masalah pergerakan terhad ataupun susah untuk berjalan. Di samping itu juga lutut itu tiba-tiba terus menjadi bengkak dan juga dia tidak boleh mengambil beban di bahagian lutut itu sendiri. Jadi itu ada kemungkinan bahawa dia mengalami kecederaan di bahagian lutut lah. Kalau kecederaan itu serius, seeloknya dia berjumpa dengan segera dengan doktor untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Tempoh pemulihan sepenuhnya ialah selama lebih kurang 1 tahun. Ini bergantung kepada tahap rehabilitasi pesakit. Dia haruslah berdisiplin mengikuti latihan fisioterapi dan rehabilitasi supaya dia boleh kembali semula untuk aktif. Okey, itu dia bingkisan pembedahan akibat kecederaan sukan ACL. Dan tadi sebelum kita lihat bingkisan tadi, Rachel pun ada berkongsi ada mengalami surgery untuk kecederaan. Mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut. Pada awalnya lepas saya dapat kecederaan ini, saya kena di masa pertandingan di Taiwan. So saya terpaksa kembali ke Malaysia dulu untuk mendapatkan rawatan. So pada masa tu saya dah dirujuk ke ISN untuk kecederaan lutut dan mereka telah refer saya ke hospital di HKL dan mereka tak nak buat pembedahan pada awalnya. Nak buat konservatif punya way sebab mereka cakap lepas kalau buat pembedahan dia akan mengganggu kehidupan harian. Betul. Dan sebab dia dah tak sama dah dengan yang dulu. Dia dah tak original dah. So itu ACL. Saya punya PCL. Okey. So lepas saya 6 bulan saya buat rehab, saya buat fizio dan tak ada perubahan yang ketara. Betul. Lepas tu lutut saya pun dua-duanya longgar. Saya jalan pun saya boleh rasa yang lututnya tak selesa. Jadi mereka nak buatkan lepas 6 bulan saya buat rehab dengan fizio, saya buat pembedahan selepas itu. Okey doktor, kalau macam Rachel cakap tadi kena menjalani pembedahan, betul tak? Tapi pastinya tak boleh nak melakukan sukan dan aktiviti seperti biasa secepat mungkin. Pasti ada 1 tahun ataupun 6 bulan rehat. Macam mana proses recovery tu? Okey. Apabila atlet cedera and then kita hantar untuk buat pembedahan, kita awal-awal sekali kita akan kita akan educate atlet untuk proses contoh rehabilitasi ni akan mengambil masa. So perbincangan ni kita akan discuss dengan atlet, dengan coach, dengan manager, orang yang terdekat supaya dia orang faham prosesnya akan mengambil masa. So kebiasaannya contoh untuk ACL lah. So kita akan pastikan atlet selepas di pembedahan terus start fisioterapi, maksudnya fisioterapi pada awal. So biasanya kita akan mengambil masa contoh dalam at least 9 bulan ke 1 tahun. Dalam proses ni atlet akan kita akan menjalani fisio untuk pemulihan sampai dia boleh balik kepada sukan.
Biasanya proses ni kita ambil masa dalam 9 bulan. Ada setengah juga akan dia terlewat sampai 1 tahun. Ini memastikan mereka dalam keadaan yang selamat. Sebelum dia beraksi balik pun kita akan buat testing dulu, kita akan buat ujian dulu, kita pastikan dia ready physically, boleh lompat. And then daripada segi mental pun pastikan dia ready dulu, baru dia akan come back to sport. Itu pun secara perlahan-lahan berfasa. Jadi selama 9 bulan atau 1 tahun tu terpaksalah kerjaya dia sebagai atlet di kiranya hold dululah, pause dululah. Betul, recovery. Okey, jadi dan macam Rachel setelah menjalani pembedahan dalam proses rehab dan pemulihan tu, macam mana pengalaman Rachel? Mungkin boleh kongsikan. Kebanyakan doktor bagi advice kat saya, cakap baik you berhenti saja sebab ni bukan melibatkan sukan je. Lepas ni mungkin rutin harian pun akan susah bagi saya sebab saya duduk di kerusi roda selama 2 bulan. Saya memang tak boleh nak jaga diri sendiri. Saya balik ke rumah, saya rehat, dan lepas pembedahan dalam 2-3 bulan lepas saya dah mula berjalan, saya lebih mentally saya rasa lebih elok dan saya mula menerima yang saya dalam keadaan yang cedera dan cuba menerima yang saya tidak boleh bersukan selama mungkin dalam tadi cakap 9 bulan ke setahun, mungkin lebih daripada tu sebab kedua-dua lutut saya dah cedera dan saya berjalan dengan tongkat. Tak boleh nak buat apa-apa pada masa itu. Betul. Dan yalah, mungkin bagi orang luar yang mungkin bukan atlet melihatnya sebagai kecederaan di luar ataupun di dalam saja, tapi sebenarnya mengganggu dari segi mental juga kan. Tapi kita nak borak panjang lagi dengan Rachel dan juga doktor mengenai kecederaan semasa bersukan ni. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan saya Adriana Adnan dalam Hello Doktor, dan bersama dengan saya kita ada Dr. Jasmiza Kuzari Jasmi dan juga atlet gimnas negara kita Rachel Yeoh Lee Wen. Okey, tadi Rachel pun ada kongsikan mengenai bagaimana proses pembedahan dan juga pemulihan Rachel. Tapi kita nak tanya juga dengan doktor, selepas kita mengalami surgery pembedahan, apa antara langkah-langkah pencegahan yang mungkin patut disarankan kepada atlet tersebut? Okey, bercakap mengenai pencegahan kecederaan sukan lah. Okey, so kita bercakap mengenai faktor-faktor dalaman dan faktor-faktor luaran. So antara langkah-langkah pencegahan yang kita sarankan, satu of course mengenai kita cakap tadi pasal kondisi diri. So maksudnya kita kena preparekan badan kita lah. Maksudnya badan kita kena ada strength sikit sebelum bersukan. So kena ada conditioning yang proper, tu satu. Kedua, ada pemanasan badan lah, seperti saya cakap, pemanasan badan yang cukup sebelum bersukan. So macam ada stretching, ada activation. So kita tidak melakukan aktiviti itu secara menerus. And then yang paling penting sekarang ni yang saya perlu utarakan adalah tidur. Tidur antara satu benda yang selalu kita abaikan ataupun even di kalangan atlet sendiri. So sebenarnya tidur yang cukup sebenarnya sangat membantu untuk mengurangkan kecederaan. So memang ada kajian mengatakan kalau atlet tidur 8 jam sehari, mereka akan kurang cedera berbanding orang yang atlet yang kurang tidur. So benda itu memang termaktub dalam kajian lah. So tidur yang cukup adalah satu langkah pencegahan kecederaan yang penting lah. Okey, kemudian selain itu ada faktor luaran yang kita boleh kontrol. Satu, faktor peralatan sukan yang sesuai. Kadang-kadang kita tengok orang bersukan, kadang-kadang kita pakai kasut yang tak sesuai. Betul. Main futsal pakai kasut biasa. Ataupun main bola pakai kasut biasa, pakai kasut yang bukan kasut bola. So benda-benda itu nampak remeh tapi adalah boleh menyebabkan kecederaan sukan. So antara faktor-faktor lain yang kita boleh kawal adalah intensiti latihan ataupun intensiti sukan yang kita ceburi itu. Kita kena pastikan dengan tahap badan kita kena know our body. So maksudnya kita tak boleh terus jump into intensity yang tinggi. So kena berkadaran dan berperingkat. So itu antara langkah pencegahan yang kita selalu utarakan untuk atlet yang baru come back to sports lah. Kita kata kat dia, contoh tak boleh lompat dulu. So boleh lari tapi tak boleh lompat dulu. So secara berperingkat. So benda-benda ni boleh membantu untuk mengurangkan risiko kecederaan lah. Dan mengurangkan risiko untuk kecederaan tu berlaku sekali lagi kan. Yes, dan ketika tempoh pemulihan tu Rachel dah kongsikan dengan kita, tapi kita nak tahu juga macam mana Rachel mulakan kembali bersukan setelah tempoh pemulihan tu. Pengalaman Rachel sendiri. Bagi saya
buat fizio dan juga rehab setiap hari dari Isnin sampai Jumaat dalam 2 jam ke 3 jam. Depends pada awalnya mungkin dalam 1 jam, lepas tu kemudian dah lebih elok dan 2 jam, 3 jam. Lepas tu sudah lebih elok, cedera tu dah pulih kepada mungkin 6-70% kami boleh kembali ke sukan dan melakukan bahagian upper body. So bagi saya buat upper body memang banyak pada masa itu sebab kaki memang tak boleh nak lari, tak boleh nak ni, cuma boleh berjalan dengan perlahan-lahan dan memang sangat jaga kepada lutut tu dan memang advice daripada doktor dan juga fisioterapis untuk tidak melakukan apa-apa aktiviti yang boleh menyebabkan kesakitan dekat bahagian cedera tu. Okey, dan seterusnya boleh kembali lagi bersukan seperti biasa. Mengambil sedikit masa untuk kembali ke tahap sebelumnya dan kena belajar untuk menerima tahap yang kita belum lagi sampai tahap optimal. Okey, dan doktor, antara rawatan ataupun kaedah-kaedah dan perubahan gaya hidup yang mungkin doktor boleh sarankanlah kepada individu-individu yang berisiko mengalami kecederaan sukan ni. Okey, so saya akan bercakap dengan rawatan dulu lah. Okey, so first kita kena tahu macam mana kita nak merawat kecederaan sukan lah, especially apa yang kita boleh buat sendiri. Okey, so sekiranya kita mengalami kecederaan, contoh kita bersukan tiba-tiba cedera, so apa yang kita boleh lakukan adalah inisiatif sendiri yang paling mudah dan biasanya kita paling biasa dengar adalah mengenai RICE itulah, RICE yang kita tahu, kita rest, kita ice, kita kompres, kita balut dan kita angkat bahagian yang cedera. Itu RICE sebenarnya satu konsep yang lama tapi masih lagi boleh diguna pakai. So biasanya sekarang ni dia ada banyak lagi kaedah baru yang paling mudah kita boleh tambah P kat situ, daripada RICE jadi price. So P itu adalah protection. So contoh kalau kita injured, kita cedera, macam ni kita nak protect. So kita pakai ankle brace, kita pakai tongkat, kita pakai andoh, tu kita panggil protection. So protection sebenarnya banyak membantu untuk memulihkan kecederaan itu dengan lebih baiklah. Okey. And then salah satu konsep yang diterapkan juga untuk perawatan adalah kita panggil optimal loading. Maksudnya selepas kita cedera dan kita hampir pulih sedikit dan sedikit, sebenarnya kita dah boleh loadkan bahagian yang cedera itu secara berperingkat. Maksudnya kita boleh letak kaki, kita boleh buat pergerakan supaya kecederaan atau keradangan itu terkawal lah. Okey. So perubahan gaya hidup untuk orang yang ada risiko untuk kecederaan sukan ni, saya rasa let's say kalau dia ada risiko untuk kecederaan satu, yang paling penting bagi saya adalah untuk sekiranya dia memang berminat untuk bersukan dan untuk teruskan berminat untuk bersukan, paling penting adalah untuk buat strengthening. Maksudnya dia kena banyak pergi gym atau kena banyak buat exercise di rumah saja pun boleh. Bagi kuat dulu, and then kena rajin sikit untuk buat extra stretching, pemanasan badan. Ataupun macam sekarang ni banyak kita panggil guna roller form untuk riliskan all the muscle yang tight, yang keras. Benda itu boleh membantu untuk mengurangkan kecederaan juga. Let's say kalau dia memang tidak sesuai untuk sukan tertentu, so sebenarnya selain daripada sukan berlari, contoh dia boleh modify ke sukan berenang atau cycling yang kurang risiko kepada kecederaan lutut dan sebagainya. Macam tu. Okey, banyaklah alternatif lain yang kita boleh lakukan untuk tetap bersukan, untuk tidak give up lah dalam bersukan. Dan mungkin kata-kata terakhirlah dari Rachel mengenai kecederaan dalam sukan dan mungkin orang-orang di luar sana ataupun rakan-rakan atlet yang sekarang sedang mengalami kiranya tengah rehab dan tengah dalam tempoh pemulihan secara singkatlah. Bagi peminat-peminat sukan lah kan yang suka bersukan semua tu, jika ada sebarang kebimbangan ataupun ada sakit di bahagian mana-mana, saya sarankan untuk berjumpa ataupun merujuk kepada pakar perubatan untuk mendapatkan rawatan dengan kadar segera. Baiklah, terima kasih Dr. Jasmiza dan juga Rachel atas perkongsian hari ini. Yang penting seperti apa yang doktor cakap tadi, kita kena tahu badan kita macam
mana potensi badan kita, kekuatan badan kita supaya kita tidak overpush, overuse sehingga menyebabkan kecederaan semasa sukan. Itu sahaja daripada saya, Adrana Adnan. Dalam Hello Doktor, kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Bye.